Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fazrina Abdullah dalam rangkuman berita seminggu pada hari ini. Sebelum memulakan rangkuman pada hari ini, mari kita sedekahkan Al-Fatihah sempena 2 tahun kemangkatan almarhum Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, ibni almarhum Sultan Abu Bakar Ra'ituddin Al-Mu'azzam Shah. Baiklah, mari kita mulakan rangkuman berita pada minggu ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ra'ituddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dilantik sebagai Ahli Kehormat FIH iaitu Persekutuan Hoki Antarabangsa dalam persidangan yang diadakan secara maya #HokiInvites pada Jumaat. Menurut artikel berita di laman web FIH, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah dipilih sebagai ahli kehormat badan itu atas usaha gigih Seri Paduka Baginda dalam mempromosi dan mengembangkan sukan hoki. Seri Paduka Baginda yang kini merupakan penaung diraja Persekutuan Hoki Asia AHF telah memulakan usaha ke arah pembangunan semula sukan hoki di Asia dan berjanji akan meningkatkan status hoki sebagai sukan yang hebat dan simbolik di pentas Asia dan global. Selain Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah, pelbagai persatuan kebangsaan hoki di seluruh dunia dan individu turut diiktiraf oleh badan hoki itu. Ratusan perwakilan dari seluruh dunia berhubung dalam persidangan maya yang julung kali diadakan itu dengan keputusan strategi utama akan dicapai demi pembangunan dan tadbir urus sukan hoki di peringkat global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Ra'ituddin Al-Mustafa Billah Shah, berkenan menggunakan Air Diraja selama 3 bulan kepada rakyat Palestin yang berdepan dengan serangan rejim Zionis Israel. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, baginda berkenan supaya allowance itu disumbangkan ke tabung Pahang for Palestine yang dilancarkan kerajaan negeri sebagai tanda solidariti rakyat Tok Gajah kepada penduduk Palestin. Katanya lagi, sesungguhnya beliau dan rakyat jelata menyanjung tinggi kegunaan ini yang akan menjadi pembakar semangat dalam membela dan memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang tertindas. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdi berkata demikian dalam satu hantaran di laman sosial miliknya baru-baru ini. Terdahulu, Warosdi mengumumkan pelancaran tabung kemanusiaan itu dengan mereka yang berminat boleh menyumbang ke akaun Perbendaharaan Negeri Pahang di Bank Muamalat bernombor 06010002165711 dengan rujukan Pahang for Palestine. Kerajaan Pahang bersetuju melanjutkan tempoh pembayaran cukai tanah tahun 2021 ke atas semua pemilik tanah berdaftar di Pahang sehingga 31 Ogos depan berbanding tempoh akhir asalnya iaitu pada 31 Mei ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, keputusan itu dibuat berasaskan sikap prihatin Kerajaan Pahang kepada masalah rakyat yang dihadapi susulan langkah tegas kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ke seluruh negara bagi membendung penularan wabak pandemik COVID-19. Beliau berkata menerusi langkah tegas ini telah menghadkan pada tahap tertentu pergerakan dan perkhidmatan di seluruh negara sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah berkenaan. Jelas beliau lagi dengan pelanjutan tempoh pembayaran ini bermakna denda lewat 10% daripada nilai cukai tanah hanya akan dikenakan bermula 1 September. Sungguh pun begitu, beliau berkata, Kerajaan Pahang sangat menghargai usaha dan komitmen pemilik-pemilik tanah untuk tetap menjelaskan cukai tanah mereka dalam tempoh ditetapkan. Sebanyak 148 keluarga di Dewan Negeri Bebar yang diarahkan di kuarantin akibat wabak COVID-19 menerima sumbangan barangan makanan daripada Kerajaan Pahang dan Ahli Parlimen Pekan Khamis lalu. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin berkata, Kerajaan Pahang amat memahami keadaan kesusahan mereka bersama keluarga yang diarahkan kuarantin akibat wabak COVID-19 ketika ini.
Jelas beliau, sumbangan ini telah disampaikan kepada 14 pengerusi JKKK di Bebar untuk diagihkan kepada keluarga yang terlibat di kawasan masing-masing. Beliau berkata Kerajaan Pahang pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail memahami dan mengambil berat bagi meringankan beban rakyat yang dikuarantin di seluruh negeri ini. Semua warga sekolah menengah sains Tengku Abdullah Semesta Raup dan ahli keluarga diminta untuk menjalani ujian saringan COVID-19 pada Sabtu lalu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang menerusi kenyataan media menjelaskan langkah itu diambil setelah jawatankuasa mengenal pasti terdapat penularan di sekolah tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, berdasarkan penilaian yang dibuat, semua pelajar dan kaki tangan Semesta Raup dan ahli keluarga dikehendaki untuk tampil menjalani ujian saringan COVID-19 secepat mungkin. Kenyataan itu juga meminta agar individu terlibat menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat untuk temu janji bagi ujian saringan dan menjalani kuarantin kendiri di rumah sementara menunggu saringan. Kerjasama anda sangat diperlukan demi keselamatan warga negeri Pahang, kata kenyataan itu lagi. Hanya seorang wakil atau ketua keluarga dibenarkan keluar dari rumah dalam radius 10 km sekiranya ada keperluan untuk membeli barangan keperluan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD Daerah Kuantan yang bermula hari ini. Perkara itu ditegaskan oleh Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Pahang, Encik Zaira Syahli Shah Zakaria ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM semalam. Beliau berkata sekiranya tiada pasar raya atau kedai runcit dalam sekitar radius 10 km, mereka dibenarkan ke kedai yang paling berhampiran dengan kawasan tempat tinggal. Jelas beliau lagi, bagi tujuan kesihatan atau vaksinasi pula adalah dibenarkan dengan terhad kepada 2 orang sahaja dalam satu kenderaan dengan mematuhi SOP PKPD yang telah ditetapkan oleh MKN. Sehubungan itu, beliau berkata pelaksanaan PKPD di daerah ini akan disambung sekiranya kes jangkitan semakin meningkat. Berita itu tadi mengakhiri rangkuman berita pada minggu ini. Kepada daerah dan lokaliti di negeri Pahang yang kini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, patuh kepada SOP dan arahan daripada pihak berkuasa. Ikuti segala arahan yang diberikan agar semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing untuk membantu menghentikan penularan COVID-19. Kepada yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19, bolehlah berbuat demikian menerusi MySejahtera ataupun Sistem Imunisasi COVID-19 Pahang SICP. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.